Bab pertama, Syawal di Flat Kampung Baru. Takbir Syawal bergema dari Masjid Jamek Kampung Baru, masjid yang menjadi nadi komuniti Melayu di tengah-tengah Kuala Lumpur. Syawal jam 7 pagi, Pak Rahman sudah bersiap dengan baju Melayu hijau tua yang dijahit semula oleh Mak Timah. Walaupun lusuh, ia digosok rapi sehingga kelihatan kemas. Mak Timah pula mengenakan baju kurung lama berwarna biru pudar, ditemani tudung putih yang sudah bertahun dipakai setiap kali raya. Mereka berdua menaiki motor kapcai lama menuju ke masjid. Pak Rahman, sebagai salah seorang AJK masjid, bertanggung jawab memastikan saf solat raya tersusun, menyediakan tikar tambahan di luar dewan solat, dan menyambut jemaah dengan senyuman. Baginya, tugas itu adalah amanah Syawal, bukan sekadar perayaan, tetapi juga peluang untuk berkhidmat kepada masyarakat. Di rumah flat kos rendah mereka, persiapan raya sederhana tetapi penuh makna. Baju raya, tiada pembelian baru, hanya pakaian lama yang dijaga dengan baik. Kuih raya, Mak Timah hanya membuat beberapa jenis biskut untuk mereka berdua. Jika ada jiran atau saudara singgah, dia akan menggoreng keropok ikan sebagai hidangan ringkas. Di ruang tamu, sofa lama yang sudah lusuh tetap ditutup dengan kain sarung bunga kecil. Tiada langsir baru, tiada perabot baru, hanya kebersihan dan susunan rapi yang menjadi tanda marwah keluarga ini. Hidangan utama pula merupakan rendang ayam dan nasi impit, dimasak dengan penuh kasih sayang, cukup untuk mereka berdua dan untuk tetamu yang datang. Selalunya hanya jiran-jiran terdekat dan juga adik-beradik mereka yang tinggal berdekatan yang akan bertandang. Begitulah rutin setiap tahun apabila tiba hari raya. Tiada istilah berbelanja luar biasa. Segala-galanya sederhana untuk keluarga kecil itu. Anak tunggal mereka, Amir, berusia 22 tahun, sedang menuntut di luar negara dalam bidang kejuruteraan tenaga boleh diperbaharui di sebuah universiti di Jerman. Dia mendapat peluang itu melalui tajaan beasiswa kerajaan karena pencapaian akademiknya yang cemerlang. Tahun ini, seperti 2 tahun lalu, Amir tidak dapat pulang karena jadwal peperiksaan yang padat. Ada rasa rindu, tetapi tiada kesedihan yang berpanjangan karena Pak Rahman sadar akan realiti kehidupan. Pak Rahman selalu berkata, Amir sedang berjuang untuk masa depan dia. Itu pun satu bentuk raya. Kata-kata itu menjadi penguat semangat, seolah-olah kehadiran Amir tetap terasa walau jasadnya jauh. Pak Rahman bekerja sebagai pemandu lori kecil untuk syarikat penghantaran barang sekitar Kuala Lumpur. Pendapatan tidak besar, tetapi cukup untuk menampung kehidupan sederhana mereka. Mak Timah pula seorang suri rumah tangga yang kadang-kadang menjual kuih dan nasi lemak di sekitar kawasan flat, menambah sedikit pendapatan untuk belanja harian. Hari Raya Amir di Jerman. Di Jerman, Amir, anak tunggal Pak Rahman dan Mak Timah yang berusia 22 tahun, menyambut Syawal bersama rakan-rakan pelajar Malaysia dan beberapa sahabat dari negara lain. Mereka mengumpul sedikit duit poket masing-masing, sebahagiannya dari beasiswa kerajaan yang menampung pengajian Amir dalam bidang kejuruteraan tenaga boleh diperbaharui, sebahagiannya dari kerja sambilan. Dengan uang itu, mereka membeli bahan mentah halal dari pasar kecil di bandar, lalu memasak rendang ayam dan nasi impit sendiri di dapur asrama. Walaupun jauh dari tanah air, Amir tetap mengenakan baju Melayu biru dan songkok hitam yang dibawanya dari Malaysia. Selepas sholat raya di sebuah diwan kecil yang disewa komuniti Islam tempatan, mereka bergambar beramai-ramai. Senyuman Amir jelas, walaupun hatinya rindu pada ibu dan ayah. Seperti rutin sejak kecil, Amir tidak pernah putus komunikasi dengan keluarganya. Usai bergambar, dia membuat panggilan video kepada Pak Rahman dan Mak Timah. Selamat Hari Raya, Ayah, Mak, rendang kami jadi juga, walau tak sama macam Mak masak, katanya sambil ketawa. Mak Timah tersenyum, matanya berkaca, tetapi tiada air mata gugur. Pak Rahman pula menjawab dengan tenang, yang penting kamu gembira dan teruskan belajar.
Itu hadiah raya paling besar untuk kami. Pak Rahman membesarkan Amir dengan penuh kasih sayang, jarang sekali marah atas hal kecil. Prinsipnya jelas, anak mesti dibimbing dengan sabar, bukan dengan amarah. Itulah sebab Amir membesar sebagai anak yang bertanggung jawab, tahu menghargai kesederhanaan, dan tidak pernah lupa asal-usulnya. Penamat hari raya pertama, malam itu, selepas seharian melayan tetamu di ruang tamu kecil mereka, Pak Rahman dan Mak Timah duduk bersebelahan di sofa lama yang ditutup kain sarung bunga. Teh panas yang dibancuh Mak Timah berasap perlahan di atas meja kopi kayu yang sudah pudar warnanya. Television menyiarkan rancangan raya. Lagu-lagu lama panjang, Ramli dan Sudirman bergema, membawa nostalgia. Mereka menonton sambil berbual ringan. Sesekali ketawa kecil apabila melihat iklan raya yang penuh dengan adegan balik kampung. Sesuatu yang tidak lagi menjadi realiti bagi mereka. Suasana tenang itu tidak memenatkan. Tiada tetamu yang perlu dilayan. Tiada perjalanan jauh yang melelahkan. Hanya mereka berdua, menikmati kehangatan rumah kecil yang bersih dan teratur. Mereka juga menghantar mesej selamat malam untuk Amir di Jerman dan mengirim gambar mereka bersama beberapa tetamu yang berkunjung ke rumah pada siang tadi. Pak Rahman berkata dengan bangga, "Alhamdulillah, dia tahu menjaga diri. Itu sudah cukup untuk kita," katanya perlahan. Mak Timah mengangguk, hatinya tenang. Malam Syawal pertama itu berakhir dengan kesederhanaan yang indah. Teh panas, television lama, doa untuk anak di perantauan, dan hati yang lapang menerima hakikat kehidupan. Bagi Pak Rahman dan Mak Timah, itulah arti sebenar raya, bukan pada kemewahan, tetapi pada ketenangan jiwa dan kasih sayang yang tidak pernah putus. Bersambung ke episode yang akan datang.